Kita tanya dekat hati, boleh tak saya ni bercakap? Kemudian hati berkata boleh cakap, baru kita cakap. Jangan terus kita cakap tanpa meminta pada terlebih awal pada hati. Tanya dekat hati dulu, ni kalau saya cakap ni agak-agak menguntungkan akhirat saya tak? Kalau saya cakap ni boleh berkelahi tak orang kerana bercakapnya saya ni? Boleh, maka diam lebih baik. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga turut berserta dengan sepenuhnya mahabbah ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang penuh berlumuran dengan dosa. Kita adalah hamba yang begitu banyak memiliki serba banyak kekurangan. Begitu Allah kasih pada kita, yang mana betapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala rahsiakan daripada pandangan mata manusia, dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam taman syurga di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala mengkehendaki kebaikan pada seorang hamba, atau lebih kita faham, kalaulah Allah taala ingin seorang hamba tu jadi baik, maka Allah berikan kefahaman ilmu kepadanya. Sambung bagi hadis tersebut, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah taala jadikan diri dia akan sibuk dengan kekurangan dan keaiban pada dirinya sendiri. Barang siapa yang Allah taala ingin seorang hamba tu jadi baik, maka Allah akan jadikan dia tu sibuk dengan melihat kekurangan dan keaiban dirinya, sehingga dia tak akan ada masa untuk melihat atau menilai kekurangan yang ada pada diri orang lain. Maka sebaliknya, kalau Allah Ta'ala ingin seorang hamba tu tak jadi baik, maka Allah akan jahilkan hamba tersebut. Maka ruang ni nak datang pada majlis ilmu tu tertutup, sehingga tak ada mana jalan pun boleh dia untuk ada ilmu. Moga Allah elak kita daripada perkara tersebut. Amin. Dan sebaliknya, barang siapa Allah Ta'ala ingin seorang hamba tu jadi tak baik, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia hanya menyibuk menilai keaiban orang lain, sehingga dia tak ada masa untuk melihat keaiban yang lebih dekat pada dirinya sendiri. Maka tujuan utama perhimpunan kita duduk, mungkin kita datang dalam perjalanan 30 minit, mungkin ada yang datang pada perjalanan yang 40 minit dan sebagainya, tak lain tak bukan, hanya semata-mata ilmu yang kita peroleh, kita menggali berapa banyak keaiban, kekurangan yang ada pada diri kita, dan kita mengislah, kita memperbaiki dan memperbaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Dan niatlah nanti ilmu yang kita peroleh pada majlis ilmu ni, walaupun tak banyaklah, sikit saja, moga-moga itu memberi manfaat dan memberikan kekuatan untuk kita amal. Amin. Amin. Alhamdulillah, sambung pembahasan kitab yang berjudul Bustanul Arifin, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab yang Imam Nawawi karang agak berlainan sikit. Biasa Imam Nawawi akan karang dan lebih masyhur, kalamnya akan lebih didengar biasanya dalam bidang fiqh. Imam An-Nawawi rahimahullah, awalnya nama Imam Nawawi bukan Imam Nawawi, sebenarnya satu kota yang ada di Syam ataupun Dimashq, Damsyik. Tapi disebabkan adanya Imam Nawawi kat sebut, maka dikenallah kota tersebut. Asal namanya kota tu adalah kota Nawa. Tapi kerana lahirnya Imam Nawawi kat situ, punya alim, sehingga terkenallah kota tersebut. Ikutkan dia tak apa terkenal pun, dia agak dalam sikit. Tapi kerana lahirnya ulama tersebut, maka dikenallah sebagai Nawa, atau disebut sebagai Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Sebenarnya mazhab Syafi'i itu dah tak berapa nak berkembang
tapi setelah kealiman Al-Imam Nawawi rahimahullah, maka terbangkit balik mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab Syafi'i. Maka dalam fiqh beberapa pendapat yang akan diberikan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pembekak bagi mazhab Syafi'i adalah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi berpendapat macam ni, Imam Nawawi berpendapat macam ni. Dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi berpendapat sedemikian ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pun karang iaitu kitab Minhaj, iaitu membahas mengenai fiqh dalam mazhab Syafi'i. Tapi di antara juga Imam Nawawi masyhur adalah iaitu di antara ulama hadis Imam An-Nawawi, sehingga mengarang syarah ala Sahihul Muslim. Imam An-Nawawi karang satu kitab iaitu syarah bagi kitab Sahih Muslim, iaitu hadis-hadis riwayat Imam Muslim. Nanti yang mensyarahnya tersebut adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidaklah seorang itu akan mensyarah hadis melainkan ulama tersebut adalah alim dalam bidang hadis. Tadi kita sebut Imam An-Nawawi alim dalam bidang fiqahnya, kemudian kita sebut alim dalam bidang hadisnya, dan begitu juga ilmu-ilmu lain. Sehingga Masya Allah, berkatnya ilmu Imam An-Nawawi, sehingga mana-mana firqah, entah firqah yang mengatakan talqin tak boleh, kunut tak boleh dan sebagainya, mereka juga berpegang dengan ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, menerima pendapat-pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu juga kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah juga, iaitu berpandang dengan pandangan yang terpenting dalam ilmu, iaitu pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey, tadi Imam Nawawi karang kitab fiqahnya, karang kitab syarah bagi Sahih Muslim, karang hadisnya. Yang ketiga adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah yang ada di hadapan kitab kita ni. Yang tak ada insya-Allah lah nanti kita beli Yang ada tak bawa ada. Bawa. Bawa. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullah karang mengenai ilmu tazkiyah, ilmu penyucian rohani, yang mana muqaddimah yang pernah kita baca syair yang dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah syair supaya merendah-rendahkan keduniaan atau merendah-rendahkan iaitu kemegahan dunia pada bab muqaddimah, iaitu mengenai syair mengenai betapa rendahnya kedudukan dunia. Dan karangan kitab ini khusus mengenai ilmu penyucian rohani. Dan unik juga kitab ni adalah di antara karangan kitab Al-Imam Nawawi yang Imam Nawawi tulis tak sempat habis, sehingga terlebih awal Al-Imam Nawawi rahimahullah menemui ajal kematian. Tak sempat nak tulis, dah meninggal dah. Nah, di antara kitab Imam Nawawi yang semua habis, di antara tak sempat habis ni kitab yang ada di hadapan kita, iaitu Bustadul Arifin. Nanti kat belakang nanti akhir bab yang dibahas oleh Imam Nawawi adalah kisah-kisah karamah para wali. Kalau Arab sebut karamah lah, kalau kita bahasa Melayu, bahasa Malaysia panggil keramat. Dan Al-Imam Nawawi tak adalah mengatakan karamah, keramat ni semua mengarut. Tak. Nanti ada kisah-kisah yang sanadnya tu baik, yang akan dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi pada penghujung kitab ini. Nanti siapa ada kitab balik boleh tengoklah. Kisah-kisah yang agak menarik juga. Di antara banyak yang boleh sendiri kita tengok nanti dalam kitab, banyak yang dikemukakan oleh Imam Nawawi adalah kisahnya karamah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Yang saya juga sebut, mungkin semalam saya sebut. Di antaranya adalah satu orang yang dia nak kata betul ke hadis Nabi SAW mengatakan satu orang yang keluar daripada rumah nak menuntut ilmu, maka malaikat menghamparkan sayap. Kan hadis tu ada kan? Maka orang ni dia nak uji tau, betul ke? Maka dia jalan keluar rumah, dia kata betul ke ada? Aku nak try jijak tengok. Dia jijak. Duk tak lama stroke, akhirnya mati. Nah, nanti ada tu banyak cerita-cerita yang akan dikemukakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nanti beberapa cerita yang kedetak oleh Imam Nawawi, kemudian titik dah habis dah. Tak sempat Imam Nawawi nak karang, kemudian menemui ajal kematian. Imam Nawawi, siapa tak kenal? Sehingga seorang ulama Syria, Syekh Abu Fattah Abu Ghunda rahimahullah, karang satu kitab, iaitu ulama-ulama yang bujang. So orang yang bujang ni kita husnuzan dengan dia lah, kan? Mungkin dia ni sibuk dengan ilmu, sehingga tak sempat. Di antaranya ada beberapa ulama, diletak juga Al-Imam Ibn Taymiyah, di antaranya diletak juga iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
lingkungan meninggal usia Imam An-Nawawi lebih kurang lah. Ada pendapat kata 50, ada pendapat kata lebih kurang 45, ada kata lebih kurang usia awal nak berenjak 42, 43, lebih kurang macam itulah. Usia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal. Dan Imam An-Nawawi walaupun meninggal tak sempat nak kahwin, tapi melahirkan banyak anak, iaitu kitab-kitabnya yang memberi manfaat sampailah sekarang ni. So Imam Nawawi, pandangan Imam Nawawi dari segi ilmu hadis yang saya sebut tadi, mensyarah Sahih Muslim, segi pandangan ilmu fiqahnya iaitu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tapi Imam Nawawi tak menolak ilmu hati. Walaupun sibuk dengan ilmu-ilmu lain, tapi Imam Nawawi tak ketepikan soal ilmu kerohanian. Di antaranya terbukti adalah dengan karangan kitab ini. Dan Imam Nawawi mengiktiraf nanti ulama-ulama Rabbani seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Walaupun orang kata Imam Ghazali banyak meletakkan hadis yang maudhu', palsu, hadis yang lemah dan sebagainya, tapi memandang tinggi pada Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali, termasuklah pengarang kitab yang ada di hadapan kita, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita refresh balik lah. Sebenarnya dia bahas sebenarnya ni, tapi kerana lama sangat jarak, dah kita masuk pada hadis yang ke 13. Hadis yang terakhir adalah iaitu bagaimana menguasai cinta Allah dan cinta manusia. Sebelum itulah hadis yang ke-12, apa amalan yang menyebabkan nak Allah sayang kat kita, begitu juga manusia sayang kat kita, adalah mengenai zuhud fid dunia, zuhud terhadap dunia. Dah kita bahas dah hadis tersebut. Dah kita sambung berenjak pada hadis yang ke-13. Bilakah darah seorang muslim menjadi halal? Bilakah darah seorang muslim menjadi halal? Boleh kita bunuh dia? Bila mana ketika seorang itu menyebabkan kita bunuh dia, boleh, tak ada masalah. Itu tak dikatakan sebagai al-kabair, dosa besar, tak. Memang boleh diberikan hukuman sedemikian berdasarkan hadis yang Imam Nawawi letakkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 36. An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damun ri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafs wat-tariku lidinil mufariqu lil jama'ah. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahawasanya aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah. Maksudnya satu orang yang telah syahadah, dia telah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Satu orang telah syahadah, dia telah mengatakan keislamannya, maka tak ada hak untuk kita menumpahkan darahnya. Tak ada mana-mana yang boleh kita beri alasan boleh menumpahkan darah, melainkan tiga sahaja. Walaupun dia telah mengucap syahadah, sekalipun dia telah mengucap syahadah, tapi ketiga amal dia terjebak, tergelincir, terjatuh, maka darahnya halal. Tapi kena ingat, darahnya halal diberi hukum hanya oleh pemerintah. Kita tak boleh. Oh, dia buat amal ni, jom pergi bunuh dia. Tak boleh. Hanya kuasa tersebut diberikan pada pemerintah, dan pemerintah akan lantik orang yang untuk membunuh yang ketiga orang ni lah. So jangan kita faham, oh orang lain pun boleh bunuh je. Tak boleh. Itu hanya kuasa kepada pucuk kepimpinan saja. Berarti sama ada kita nak suka tak suka tu tak boleh nak buat apa. Nanti boleh jadi pemerintah tu tak akan bagi penumpahan darah, tapi pemerintah tu akan beri takzir, memberi hukum. Itu ikutlah pemerintah. Apakah dia nak berikan hukum tu berdasarkan hukum yang ada dalam hadis ini, iaitu siapa yang berzina contohnya lah, nanti akan ada hadis tu, maka boleh diberikan hukuman mati kepadanya, entah itu direjam dan sebagainya. Yang tu hukum tu bukan kita. So dalam orang kampung kita ada orang berzina, entah itu daripada janda ataupun berzina itu adalah duda,
So berarti kita boleh memberikan hukuman bunuh kepada dia. Berarti bukan orang kampung yang ambil. Dan tu bukan pengurusi punya kerja, bukan ketua kampung punya pandangan hukum. Itu akan bergantung kepada negara tersebut. Kalau pemimpin tu kata, ya, saya berlandaskan memang hukum pada hukum yang dalam Al-Quran dan hadis seperti mana memberikan hukuman bunuh, maka dia boleh buat. Tapi dia kata hanya bagi takzir sahaja, maka takzir, ikutlah kepada kepimpinan. Berarti jangan kita tahu hadis ni kemudian kita kata, wah, ada hak saya untuk bunuh dia ni sebab dia telah melakukan sekian-sekian. Tak. Kalau satu orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak ada boleh untuk menumpahkan dia, tak boleh. Melainkan 3 perkara ditergelincir kemaksiatan yang dia buat, maka darahnya halal. Tapi kena ingat, bukan kita yang bunuh dia elok-elok macam tu je, tapi yang dibunuh tu adalah atas kuasa pemerintahan. Okey, apa tu ketiga tu? Walaupun di Islam, walaupun di syahadah, kalau dia terjebak pada kemaksiatan tersebut, halal darahnya pertama. Janda, baik ataupun duda yang berzina. Boleh. Janda ataupun duda yang telah terjebak dengan hubungan zina, maka dia boleh diberikan hukuman, boleh ditumpahkan darah. Berarti kalau kita tengok orang kampung kita ada janda ataupun duda yang berzina, jangan kita kata ini halal, ni halal, bismillah, bismillah. Relax. Ini hukum negara, pemerintah punya kuasa. Bukan kita syok-syok nak rejam dia balik tu. Bukan. Kenapa pemerintah tak buat? Itu pemerintah lah, dia akan berikan takzir. Kalau biasa, kalau tak buat sistem macam ni, dia akan buat takzir nanti. Urutan kan sampai berapa puluh sebatan, ataupun dia akan penjarakan sampai had. Itu pemerintah. Yang kedua, diri dengan diri, yakni dengan sebab membunuh seseorang. Maka membunuh seorang, maka darah dia halal, dia kena balas sebalik, qisas sebalik. Nanti dalam pemerintahan punya sistem dalam Islam, dia akan tengok pula, dia ni bunuh ni sebab memang nak bunuh atau tak sengaja bunuh. Yang tu hakim yang akan menentukan, kemudian diberikan hukuman qisas ataupun tak. Mungkin sistem kita pun mungkin macam tu kan. Kalau awak bunuh satu orang tu, kemudian awak kena bunuh balik. Wallahu a'lam lah, kalau dia ada duit banyak, dia terlepas ke apa, wallahu a'lam. Tapi dari segi hukum Islam, tak kira lah dia ada duit banyak ke, dia tak ada duit banyak, tetap halal tumpah untuk menumpahkan darah dia balik. Tapi macam saya kata tadi lah, kita tak boleh. Wah, awak dah bunuh dah, kemudian saya akan bunuh balik awak. Tak boleh, ini bukan kuasa kita, tapi kuasa pemerintah. Yang ketiga, seorang yang meninggalkan agama, yang memisahkan diri dengan jemaah ataupun dipanggil sebagai murtad. Orang murtad ni, kalau dia dah murtad, ada isu-isu murtad tak sejak-sejak ni? Ada angguk. Ada. Orang murtad, maka kena pergi dekat dia, kena dakwah kepada dia. Berikan masa kepada dia. Sekiranya dia tak mau balik kembali, maka boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya cakap tadi lah, kuasa bukan kuasa kita. Ini pemerintah. So jangan semangat sangat. Oh, ini halal ni, baru belajar hadis. So lepas ni, tiga-tiga ni saya jumpa, saya akan buat hukum macam mana sebab tak boleh. Nah, dan jumpa ketiga-tiga orang macam ni, doakan kebaikan. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghina sesuatu perbuatan maksiat orang lain, maka sebelum mati Allah akan terjebakkan dia pada maksiat tersebut. Tapi ya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu, suka minum khamar. Dia punya tahap ni sampai dia akan jumpa Nabi SAW, dia kata, Tuan, tadi malam saya terminum lah, tolong berikan hukum pada saya. Dan akan dicambuk oleh Nabi SAW tu. Sampai Umar punya marah. Umar kata, wahai Rasulullah SAW, biar saya bunuh celaka ni, tak fasik yang tak guna ni. Nabi kata, jangan cakap macam tu. Kerana dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Akhirnya Nu'aiman termasuk daripada syahid. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doakan kebaikan untuknya, dan moga-moga Allah Taala pelihara kita daripada maksiat. Amin. Hadis yang ke-14 pula, peperangan terhadap orang-orang yang memerangi Islam. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni
dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, rawahu muttafaqun alaih. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sifatus Safwa dikisahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengisahkan, aku ketika kecil-kecil dulu kalau aku tidur dekat masjid, biasa tu aku akan mimpi malaikat akan bawa aku, malaikat akan tunjukkan aku bagaimana isi neraka. Tak aku nampak tu isi neraka macam mana, aku nampak ketika aku budak-budak lagi time tu. Dan ketika aku sedar, terjaga, aku bangun, aku akan jumpa Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab lah, Abdullah bin Umar kan, anak Umar Al-Khattab. Hafsah termasuk Ummul Mukminin, termasuk daripada Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi SAW. Termasuklah Hafsah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Umar, aku akan jumpa kakakku Hafsah dan aku cerita-cerita tu kepadanya. Dan dia akan cerita kepada Nabi SAW, dan baginda mengatakan alangkah baiknya kalau Abdullah bin Umar dia kurangkan tidur dia. Dia banyakkan salat di waktu malam. Kerana kalau dia tidur ni macam-macam mimpi dia akan mimpi nanti. Maka Asim mengatakan, anak kepada Abdullah bin Umar mengatakan, biasa kalau aku tengok bapa aku ni malam tu dia tidur sekejap je, sikit je, dia akan habiskan malam tersebut dengan ibadah. Abdullah bin Umar usia 13 tahun lingkungan lebih kurang macam tu. Jumpa Nabi SAW, tuan, saya nak perang. Nabi kata tak boleh, budak lagi. 14 tahun dia datang. Saya nak perang. Nabi kata tak boleh. 15 tahun dia datang. Tuan, saya tak sabar dah ni. Saya nak perang. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW. Kita 13 tahun budak sekarang perang juga. PUBG kan? Beza. Bukan kata 13 tahun, terbalikkan 31 tahun pun ada juga. Nah, begitu juga umur berapa, 41, sama juga ada macam tu. Tapi beza dengan sahabat. Budak-budak pun dah rindu kepada syurga dah. Budak-budak pun ghairah, dah tak sabar nak menuju pada medan peperangan. Nah, termasuklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan saya suka Abdullah bin Umar adalah ketika mana sahabat tengah bersahsiah politik, fitnah terbesar, yang mana ada seorang pihak sahabat dengan pihak sahabat. Maka orang datang jumpa Abdullah bin Umar. Kau belah mana ni? Jomlah kita pergi. Kita masuklah entah pada sahabat ni atau sahabat ni. Kata Abdullah bin Umar, janganlah. Kalau dua-dua menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, janganlah menumpah darah mana-mana. Dahlah kita duduk diam lebih baiklah. Maksudnya politik zaman sekarang, jangan buang masa sangat hanya untuk tengok apa jadi, komen-komen yang tak baik. Undi tak ada masalah, baguslah, undi bagus. Tapi menyibukkan pada hal tersebut, ditumpukan, ini agak kurang bagus pada akhir zaman. Menjadikan kita nak tahu aib orang, fikir aib orang, cakap nanti aib orang, itu agak kurang bagus nanti. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku disuruh memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekadar mengucap asyhadu an la ilaha illallah, begitu juga wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah membuat demikian, iaitu mereka telah syahadah, mereka telah salat, mereka telah menunaikan zakat, apabila mereka telah membuat demikian itu, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan Allah Ta'ala akan menghisap atas segala perbuatan mereka. Maka kepada orang Islam tak ada diperangi oleh Nabi melainkan bagi orang yang kafir. Hadis yang ke-15, rukun-rukun Islam. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan, rawahu muttafaqun alaih. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu dibina atas 5 perkara. Pertama adalah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahasanya tak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang ataupun solat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, pergi haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun-rukun Islam. Sambung.
Hadis ke-16 perihal saksi dan juga sumpah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi. Artinya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya semua orang diberikan mengikut apa yang ia dakwahkan, saya telah dicuri, saya telah ini, dibawakan kepada pengadilan, atau kalau kita bawa kepada polis macam tu, maka sudah pasti ramai orang akan mengaku harta orang lain dan mengaku mempunyai hak terhadap darah mereka. Dia yang telah curi wang saya, dia yang telah mengambil hak saya. Kalau macam itulah boleh diterima, maka semua orang boleh buat macam tu kan. Tetapi saksi mesti ada bersama dengan orang yang mengaku mendakwa, ya saya nampak. Dan sumpah pula mesti dilaksanakan oleh orang yang memungkiri sesuatu dakwaan. Sumpah atas nama Allah, bukan saya yang buat, maka tak boleh nak hukum orang tersebut. Hadis tersebut membicarakan mengenai saksi dan juga sumpah. Hadis yang ke-17, bagaimana mengenali kebaikan dan dosa. An Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ji'ta tas'alu 'anil bir wal ithm. Qala qult na'am. Qala istafti qalbak. Al bir matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'anna ilayhi al-qalb. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وفي الرواية وإن أفتاك المفتون. حديث حسن رواه أحمد. وفي صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Artinya daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahwasanya beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bukankah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan dosa? Nabi dah tahu dah. Engkau ni tanya ni mesti engkau tanya mengenai perihal, iaitu bertanya tentang kebaikan, dan kau tanya mengenai sebaliknya, iaitu perkara mengenai dosa. Wabisah berkata, betul. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah engkau bertanya akan hatimu sendiri. Kebaikan itu engkau tanya pada hatimu sendiri. Ini apa benda baik, apa benda tu mengandungi dosa, benda yang tak baik. Kebaikan itu apa-apa yang dirasa tenang oleh dirimu dan apa dirasa tenang oleh hatimu. Kebaikan adalah apabila mengerjakan perbuatan tersebut, kebaikan mesti ada ketenangan dalam hatinya. Mesti ada pelapang hati, itulah benda tu benda yang baik. Benda tu mengandungi pahala dalam amalan tersebut. Maksudnya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah mengatakan, kamu berbuat baiklah, Allah berikan pahala pada kamu. Paling tak pun kamu akan rasa tenang di dunia dengan amalan yang kamu lakukan. Walaupun kamu nak rasa, oh pahala nanti di akhirat baru datang, nanti baru dapat. Tak. Kata Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, buat je amalan kebaikan. Paling tak kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala, paling tak pun mesti dalam ketenangan dalam hati kamu akan wujud. Maka satu orang kalau tanya, macam mana saya nak hidup saya bahagia? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya saja dengan berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, mengerjakan ketaatan, maka Allah mengurniakan hati yang tenang. So, benda kalau kita buat baik, hati kita tenang, benda baiklah tu. Baik tak baik, baik tak baik. Buat hati tenang, baiklah tu. Dan dosa itu apa yang tergetar dalam dirimu dan ragu-ragu di dalam dada walaupun ramai berfatwa, supaya engkau, ini maksudnya engkau menyalahinya, walaupun mereka berfatwa menyalahinya. Maksudnya, hati kamu merasakan ini berdosa ni. Walaupun orang dah berfatwa, tak. Ini tak berdosa, halal. Tapi hati kamu rasa macam, ini bukan ni. Berdasarkan hadis ini, ramai kata, ada isu-isu yang yang walaupun fatwanya tu, halal, boleh.
Tapi getaran hatinya tu kata tak, ini mesti something wrong somewhere ni. Ini ada ni. Nah, maka walaupun orang berfatwa, tapi nanti dalam kitab Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kitab Risalah Al-Mustarsyidin, Syekh Abu Fattah Abu Ghunda, karangan Al-Imam Harith Al-Muhasibi, nanti yang syarah tu Syekh Abu Fattah Abu Ghunda. Nanti ada bab pembahasan apakah kita dah sampai tahap hati kita tu boleh kita terima sehingga orang berfatwa pun kita boleh menyalahinya. Tak, hati saya betul. Ini solat pun tak. Kemudian bila orang kata benda tu adalah halal, tak haram. Hati saya telah berfatwa kata ini adalah haram. Solat pun tak, amalan pun tak jaga, aurat pun tak tutup. Tak, saya berpegang dengan hadis. Walaupun orang berfatwa, hati kita mengatakan salah. Betul lah benda tu salah, tak boleh ya. Nanti ada beberapa syarat yang mengatakan sehingga kita boleh mengiyakan yang betul ni tak boleh ni. Walaupun jumhur kebanyakannya fatwa sebagai benda tu boleh. Tapi hati kita tak kata tak boleh dan kita boleh menerimanya. Apakah kita ni syaratnya cukup? Asalnya tak cukup lagi. Dan kita tak boleh terima lah. Cuma kita terima kata dengar orang saja. Benda tu tak boleh walaupun fatwanya boleh. Dalam riwayat lain pula, sekalipun telah berfatwa kepadamu oleh orang-orang yang berfatwa. Maksudnya orang-orang berfatwa layak segi ilmu mereka untuk berfatwa. Walaupun mereka ni segi ilmu mereka tu dah boleh mereka berfatwa, maka kita boleh menyalahinya. Kalaulah hati kita sebaliknya apa yang mereka fatwa. Tapi masa kata tadilah, apa soalannya, apakah kita layak sehingga kita menolak fatwa orang-orang yang layak seperti mufti dan sebagainya. Dan dalam riwayat Imam Muslim daripada An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik. Moga Allah Taala baikkan akhlak kita, amin. Dan dosa itu ialah apa-apa yang ragu di dalam dirimu. Biasa kalau buat dosa tu hati tu tak apa nak tenang. Tapi ada juga orang yang kalau dia maksiat tu kena maksiat baru hati tenang. Hati dah mati tu macam tu jadinya tu. Biasa kalau umumnya kalau ada iman yang kalau Allah sayang, kalau nak buat satu benda tu hati tu tak sedap dah daripada awal. Dah ketika buat pun hati macam ya Allah, remuk je hati. Lepas buat tak boleh tidur orang macam tu. Ada orang yang macam tu. Dan itu pun dah dinamakan taubat. Sebenarnya kegelisahan dalam hati terhadap perbuatan maksiat itu pun dah taubat, belum lagi dilafazkan astaghfirullah. Moga-moga Allah ampunkan kita, amin. Dan engkau benci bahawa melihat ke atasnya oleh manusia, itu dosa lah. Saya tak suka kalau manusia melihat perbuatan tersebut, dosa lah tu. Moga-moga Allah Ta'ala peliharalah kita pada perbuatan maksiat, amin. Hadis ke-18, berbuat baik dalam segala keadaan. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala, Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Shaddad ibn Aus, di antara kisahnya dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah, satu malam Shaddad ibn Aus, sahabat Nabi ni tak boleh nak tidur, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kemudian duduk macam biasa macam ni. Waktu pagi, apa kata Shaddad ibn Aus? Ya Allah, neraka telah curi tidur saya, ya Allah. Saya tak boleh tidur nyenyak, ya Allah. Ngerinya neraka telah hilangkan nyenyaknya tidur saya, ya Allah. Bangun Sayyidina Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu salat sampai Bilal kumandangkan azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Masya-Allah. Kata Sayyidina Shaddad tu tak boleh, neraka telah curi aku punya tidur. Masya-Allah. Inilah Sayyidina Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala menyuruh kamu supaya melakukan ihsan, iaitu kebaikan. Pada segala sesuatu lakukanlah dalam keadaan ihsan, baik. Apabila kamu membunuh, maka hendaklah kamu mengindahkan pembunuhannya. Dan apabila kamu menyembelih, maka hendaklah kamu mengelakkan sembelihanmu. Ataupun kalau nak bunuh ataupun nak sembelih, cepat-cepat. Maksudnya jangan lambat-lambat. Maka hendaklah seorang kamu menajamkan mata pisaunya, supaya cepat, supaya mudah.
dan dengan itu ia telah merihatkan sembelihannya. Dia memudahkan binatang yang dia sembelih tersebut. So Islam tu punya belah agama yang berkasih sayang, sampai pada binatang pun diajarkan oleh Nabi dalam Islam supaya pastikan betul-betul tajam, supaya tak merana binatang yang kita tengah sembelih tersebut. Nanti lagi kalau pisau tak berapa nak tajam lagi, kita duk sembelih dia, nanti lagi tu dia sakit dan dia tunggu nak mati. Nah, so Islam ajar kita sampai ke situ. Sambung hadis yang ke-19. Iman dan beberapa tuntutannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, edisi 40 hadis tasawuf yang saya dah sebut dah perihal Abu Hurairah, mengenai hadis yang pertama, iaitu Nabi SAW memberikan kabar gembira meraih Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni ada lebih kurang 70. Yang biasanya kat situ yang agak terkenal adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nanti cerita Abu Hurairah tu macam-macam. Nanti Abu Hurairah tak makan, jadi kelumpur jadi macam tu. Dan orang dah fikir Abu Hurairah tu jadi macam tak betul. Mereka ambil kaki letak kat tengkok Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku tak gila, dia orang yang gila. Kerana aku begitu lapar sehingga aku jadi gitu. Tidaklah sesuatu makanan yang sampai pada Nabi, Nabi akan bagi pada Ahlu Suffah dulu. Tidaklah sampai pada mereka, mereka akan berikan pada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ya Fatimah, sesuatu makanan yang sampai kepadaku, tidaklah akan kuberikan pada engkau terlebih awal, melainkan aku akan berikan kepada mereka terlebih awal, barulah aku berikan pada keluargaku. Beza kan? Beza. Kita datang yang kita nampak isteri dulu. Sebab apa isteri dulu? Saya pun nak jadi macam Nabi, tapi isteri saya ni garang lain macam lah. So saya kena bagi kat dia dulu. Kena bagi anak-anak dulu, bagi kita dulu. Beza. Pernah satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis masyhur. Abu Hurairah kata, aku tak makan. Pernah Abu Hurairah kata, celakanya perut aku. Bila lapar dia susahkan aku lapar. Bila dia kenyang pun tak guna juga, menyebabkan aku sakit perut juga. So kenyang pun tak guna, lapar pun tak guna, celaka punya perut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari duduk tepi jalan, lapar ni. Pernah satu ketika Abu Hurairah tengah pergi tandas, Bilal kumandangkan azan subuh. Biasa Ahlu Suffah ni kalau tak ada makan mereka puasa nanti. Biasa macam tu. Ikutlah macam style Nabi juga, amalan Nabi. Kemudian kata Abu Hurairah, pernah satu ketika lepas azan aku baru keluar, aku tengok geng-geng aku Ahlu Suffah dah santap semua dia tibai. Tak ada bahagian untuk aku. Maka aku duduk di tepi jalan. Aku duduk, siapa lalu? Abu Bakar lalu. Aku pergi kat Abu Bakar. Aku tanya satu ayat kat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ayat sekian-sekian ni apa maksudnya? Abu Bakar ni macam nak jawab, tak mau jawab. Akhirnya dia tinggal aku, dia masuk rumah. Aku kata, aduh. Sebenarnya saja trik aku nak buat. Mana tahu dia panggil aku sampai ke rumah, dia jamu aku makan. Dia tak faham juga. Akhirnya Umar Al-Khattab. Umar, jangan main. Aku, Abu Hurairah kata, aku pergi jumpa Umar. Aku kata, Umar, ayat-ayat sekian ni tolong bagi sikit apa keterangan mengenai ayat ni. Umar pun macam lebih kurang Abu Bakar juga nak jawab, tak mau jawab. Sehingga mai pada ke pintu. Satu riwayat sebut, sampai ke pintu, kemudian isteri keluarganya balik, masuk dalam. Aku ingat dia bagi aku makan, tak guna. Aku tunggu berapa lama, akhirnya tak ada makanan juga. Aku balik kembali pada tempat yang sama. Akhirnya lalu Nabi SAW. Nabi lain lah. Nabi tahu aku. Dan Nabi berikan salam pada aku. Aku jawab salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Abu Hurairah, aku bau mulut kamu terlampau menyengat. Bau sangat. Kata, betul tuan, saya tak makan apa lagi tuan. Maka mulut saya bau. Biasa orang puasa kan bau kan mulutnya tu. Maka tuan betul, saya ni dah tak makan, puasa pun saya tak makan. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, jom ke rumah aku. Nanti ada makanan apa aku berikan. Akhirnya sampai dalam rumah dan Nabi SAW berikan makanan pada Abu Hurairah. Nabi SAW telah membawa orang miskin, orang susah makan di dalam rumah Nabi. Persoalannya, kita bukanlah maksum macam Nabi. Tapi sudah berapa banyak orang miskin yang kita panggil masuk dalam rumah kita, kita berikan makan. Nabi SAW yang maksum, tak ada tanggungan dosa untuknya. Baginda kalau tak buat macam tu pun terbaik dah amalan baginda. Tapi itu pun baginda panggil Abu Hurairah, ni ada makan ni, dah makanlah, ini je ada makanan dalam rumah aku. Persoalannya, berapa telah kita jamu orang-orang susah, kita panggil dalam rumah kita.
Kita bagi anak yatim, kita bagi tepi jalan. Tak, muliakan mereka, panggil masuk dalam rumah kita. Kenapa? Tak nampak keren? Nampak pandangan hina pandangan orang? Tapi kena ingat, itulah amalan yang telah diamalkan oleh kekasih kita. Kalau tak ikut baginda, maka tak adalah jalan syurga untuk kita nak tuju nanti di akhirat. Dan inilah di antara amalan Nabi SAW. Ini Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ni banyak riwayatkan hadis, paling banyak. Walaupun ada sahabat lain lebih lama dengan Nabi, tapi Abu Hurairah kata, orang tanya kat Abu Hurairah, kenapa Abu Hurairah kamu ni banyak riwayat hadis, otak tu pick up, boleh ingat? Kata Abu Hurairah, yalah, sahabat Ansar dan Muhajirin sibuk dengan kerja, transaksi. So aku ni tak ada kerja apa pun, aku duduk dengan Nabi, maka senanglah melekat. Aku tak ada kerja, aku duduk dengan Nabi je. Itu alasan, dan ada lagi. Sehingga ulama kata, kenapa Abu Hurairah macam tu? Kerana lapar. So kalau tak makan duduk kuliah tu, insya-Allah senang ingat masuk. Ini dah tiba ya apa-apa, duduk memang mengantuk lah. Menguak 2-3 kali. Ada nak tidur pun segan. Saya duduk dekat depan, janganlah. Lapar dulu macam Abu Hurairah. Tengok, otak tu jadi pick up. Ini tiba nasi macam-macam duduk. Memang masalah. Bismillah, muqaddimah kuliah pun dia dah menguap dah. Apa lagi baca macam ni? Tunggu-tunggu, ada tu. Saya bawa point. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Berkata baik ataupun diam. Nanti ada pembahasan mengenai diam ni, dan baik adalah seorang itu dalam keadaan berdiam. Nanti Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Radhatul Uqala mengatakan, baiknya kita ni dahulukan hati dulu. Kita tanya dekat hati, boleh tak saya ni bercakap? Kemudian hati berkata boleh cakap, baru kita cakap. Jangan terus kita cakap tanpa meminta pada terlebih awal pada hati. Tanya dekat hati dulu. Ni kalau saya cakap ni agak-agak menguntungkan akhirat saya tak? Kalau saya cakap ni boleh berkelahi tak orang kerana bercakapnya saya ni? Boleh, maka diam lebih baik. Sayyidina Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya, sekiranya kamu bercakap itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Ini biasa orang putih pun ambil ayat ni padahal ini Sayyidina Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya. Tidaklah, kata ulama dalam kitab Az-Zuhud karangan Abdullah bin Mubarak, tidaklah yang lebih layak untuk penjara masa yang cukup lama, yakni penjarakan lidah. Maka penjaralah lidah masa yang cukup lama. InsyaAllah lidah tu kalau keluar, insyaAllah yang baik-baik saja. Macam kita penjara satu orang yang tak baik lah. Penjara dia lama-lama tengok. Kemudian dia keluar jadi baik. Sebab dia tahu merananya duduk di dalam penjara tu. Nah, macam itulah lebih baik adalah lidah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan jirannya. Memuliakan jirannya. Dan memuliakan jiran. Kalau kita Al-Azkiyah, karangan Imam Ibn Jauzi rahimahullah, seorang mengadu kat Nabi SAW, Tuan, saya ni ada jiran yang pening kepala. Aduh, tak best lah duduk sebelah jiran macam ni. Moga jiran-jiran kita semua baik-baik belaka. Amin. Amin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baiklah, kamu ambil semua isi kandungan barang-barang yang ada dalam rumah kamu letak tengah jalan. Buat dia. Buat. Asal sahabat lalu, sahabat akan tanya, kenapa engkau ni macam tak betul letak depan? Bukan tak betul, Nabi suruh. Kenapa Nabi suruh? Aku ceritalah perangai jiran aku. Tak guna punya jiran. Seorang, 2 orang datang lagi. Ni kenapa macam ni? Ni sebab jiran aku Nabi suruh. Selaka punya jiran. So semua datang, semua maki. Akhirnya dapat berita tu, maki tu kepada jiran tersebut. Dia kata sampai macam ni, sehingga aku dimaki-maki, tak apa-apa, kau bawa balik. InsyaAllah aku tak akan sakitkan hati kau. Pandai Nabi SAW tu. Sehingga dia kata, jiran tu kata, tak apalah, lepas ni aku tak akan sakitkan hati kau. Sehingga semua duk hamput aku, tidur pun tak tenang tak? Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebenarnya hadis ni saya dah sebut pada pembahasan hadis, iaitu 40 hadis tasawuf mengenai perihal jiran. Kalau dah upload dah nanti boleh ambil, ataupun minta syarah kepada Abang Awi. Di antara yang khatam kitab tu, Abang Awi 15 pertemuan setiap minggu non-stop ni Abang Awi dapat. Dan ada saya berikan amalan. Nak tahu mengenai memuliakan tamu, nanti boleh ambil dekat Abang Awi. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Panggil tetamu, bagi makan pada tetamu,
Ini di antara akhlak yang baik. Moga kita menjadi jiran yang baik. Amin. Berdiam. Penyakit-penyakit lidah atau bahaya-bahaya lidah yang wajib ditinggalkan. Kenapa disuruhkan diam itu lebih baik? Kerana sekiranya kita banyak cakap, boleh terdiri daripada 18 bahaya lidah. Al-Imam Al-Ghazali menghimpunkan 18 bahaya lidah. Kalau sekiranya lidah ini tak jaga, maka mesti kita tergelincir. Salah satu ni, di antaranya yang pertama adalah, kalau tak jaga lidah, nanti biasa lidah ni bicara tentang sesuatu yang tak penting, tak bermanfaat. Maka diam itu lebih baik. Tu kita nak cakap tu, fikir dulu, benda ni merepek tak saya cakap ni? Kalau saya cakap ni, benda ni ada manfaat tak akhirat saya? Ada manfaat tak dunia saya? Dah, diam itu lebih baik. Yang kedua adalah suka mengulangi sesuatu atau cerita yang tidak ada manfaatnya. Cerita merepek, ulang je. Dia tak tahu nak cerita apa. Benda tu dia ada cerita lah. Saat lagi lepas 15 minit dia cerita benda tu balik. Benda tu kalau ilmu dakwah tak apa, ulanglah banyak kali. Benda tu zikir. Imam Ghazali kata mengulangi-ulangi itu ilmu adalah zikir. Alhamdulillah. Ini cerita yang dongeng saja buat lawak dia cerita. Tak lagi 20 minit dia cerita balik. Besok dia cerita balik. Maka diam itu lebih baik. Bukan saya sebut ini Imam Ghazali sebut. Yang ketiga adalah berbicara tentang kemaksiatan. Khatir. Benda maksiat. Benda maksiat, maka diam itu lebih baik. Iaitu keempat, jidal wan mira, iaitu berdebat. Maka dia lebih baik. Nabi SAW bersabda, sekiranya berdebat, kamu pada pihak yang bersalah, tapi kamu mengalah, maka Allah Ta'ala ciptakan istana syurga di pinggir, di tepi syurga. Ada bangunan istana yang Allah Ta'ala akan ciptakan untuk kamu. Berdebat, sedangkan kamu pada pihak yang benar, pada pihak betul, tapi kamu meninggalkannya, maka di tengah-tengah syurga nanti besar, Allah ciptakan istana. So, mengalah dalam berdebat tu, duk kawan, taklah begini macam ni. Kadang cerita pasal makanan, tak aku pergi memang dia jual macam tu, tak dia meninggalkan adalah lebih baik. Yang kelima, bertengkar. Adik-beradik dan sebagainya kawan, maka tinggal lebih baik. Tak apalah, kononnya orang nampak dia macam menang, tak apa, tinggalkan tu lebih baik. Mencarut, celaka, haram jadah, macam-macam lah. Perempuan punya kemaluan, laki punya kamu, ni lidah yang menyebut nama Allah kita kotorkan dengan mencarut, tak malu pada Allah. Allah bimbing kita untuk zikir, munajah, kemudian datang lepas subuh, waktu siang mencarut. Apakah layak lidah yang mencarut tu mengucap la ilaha illallah di akhir hidup dia nanti? Moga Allah Ta'ala pelihara lidah kita, amin. Bersajak atas dasar sombong, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Ghazali tanya, macam mana cara kamu berdakwah? Adakah kamu berdakwah seperti mana ombak tengah datang nak pukul semua rumah? Kalau ombak tu tengah datang, kamu orang yang nak beritahu pada orang kampung, kamu akan cakap macam mana? Adam cakap, tuan-tuan, tengah datangnya ombak yang... Tak cakap. Kamu tu kena makan dengan ombak dan semua-semua kena makan. Berarti cakap tu dah tak fikir untuk mencantik-cantikkan nada bercakap tu. Kalau kamu akan cakap, tuan-tuan turun cepat sekarang ni. Berbicara seperti itu. So, biasa orang yang nak suka indah-indahkan percakapan dia tu, biasa ada sifat sombong sikit. Biar orang nampak cakap dia kemas kan. Tak nampak macam orang kampung. Nampak macam PhD sikit lah kan cakapnya. Yang seterusnya ke-8, melaknat makhluk Allah. Tetapi melaknat Fir'aun dan Iblis tak ada masalah. Dan memang telah ada dalam Quran laknat Allah Ta'ala atas mereka. Selainnya menjaga, jangan sebut laknat. Laknat ni orang celaka, janganlah. Begitu juga pada orang kafir, jangan. Boleh jadi sebelum dia mati dia dah taubat menuju pada Allah Ta'ala. Yang ke-9, menyanyi. Saya dah sebut dah hadis perihal menyanyi, karangan Al-Imam Ibnu Abi Ad-Dunya. Mengenai bab pada meninggalkan perkara yang tak berfaedah. Menyanyi saya dah sebut dah. Di antaranya orang yang kalau masuk orang yang masuk dalam kita, kalau dia tak menyebut nama Allah atau bismillah, dia akan suka bersiul. Ini biasa orang macam ni. Masuk-masuk tak ada bismillah ni, kerja bawa ya, jam pula. Macam tu. Tak pun dia akan menyanyi. Apa yang otak dia ada lagu, dia akan menyanyi nanti. Ini penyakit orang yang kalau buat sesuatu masuk kenderaan tak bismillah. Sehingga satu riwayat sebut setan akan duduk kat belakang dia, letak kaki kat sini, setan akan letak dan setan akan hentak dada dia dan menjadikan dia lebih syok untuk menyanyi. Moga Allah Ta'ala pelihara kita dan ahli keluarga kita tak terjebak dengan nyanyi. Amin. Yang seterusnya adalah bergurau yang berlebihan. Bergurau, melawak berlebihan sehingga menyinggungkan perasaan hati orang lain. Melawak boleh, kata
Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Hidayatul Salikin, di antara yang dibolehkan bergurau adalah dengan anak kecil. Tak macam tu. Tapi kalau bapa punya budak tu janganlah picak macam tu. Itu tak bergurau yang tak kena tempat tu. Ataupun gurau dengan isteri boleh, kan? Rasa macam nak tambah satu lagi je dah. Boleh. Gurau, kan? Ataupun kata Imam Ghazali, kita duduk himpun ramai-ramai macam ni, ada satu orang yang dia suka menyindir ke tepi, ke belakang, tak mau macam nak campur dengan orang. Bolehlah kita usik-usik dia. Duduk belakang macam tak mau duduk, sombong nampak. Mailah. Tapi kalau wajah dia berubah, dah cukup, jangan kacau. Apa ni wajah koyak. Maka diam itu lebih baik diam dah, tak payah cakap macam tu. Yang ke-11, menghina orang. Pendek, hitam, gemuk. Apa lagi? Macam-macam dia kutuk orang. Moga Allah Ta'ala pelihara lidah kita, amin. Bongkar rahsia orang, bongkar. Dia nampak aib orang lain, kemudian dia cerita. Rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan nanti di akhirat ada seorang hamba yang Allah hisab. Apakah kamu lakukan maksiat sekian? Dia kata betul. Tapi kata Allah, masuklah ke dalam syurga. Dan penghisapan ini aku tak bongkarkan maksiat engkau di khalaik yang ramai. Kerana di dunia engkau menjaga aib orang lain. Engkau tak cerita pada yang lain. Maka pada hari ini, dosa engkau di dunia, maksiat engkau pun aku jaga daripada pandangan manusia. Dan maksiat engkau pada hari ini, aku rahsiakan juga daripada pandangan manusia. Masuklah ke dalam syurga. Moga kita menjadi orang yang menjaga aib orang lain. Amin. Tidak menepati janji. InsyaAllah boleh. Tapi dalam hati dia, insyaAllah memang tak. Yang ke-14, bercakap bohong. Yang ke-15, mengumpat. Ini bahaya. Imam Hasan Basri, kalau tahu ada orang mengumpatnya, apa Imam Hasan Basri buat? Masak sedap-sedap hantar. Sehingga orang tu tanya, kenapa engkau masak sedap-sedap engkau bagi? Yelah, aku berterima kasih dengan engkau. Terima kasih pahalanya. Engkau mengumpat aku, engkau berikan pahala-pahala engkau pada aku. Tak ada orang yang baik sebaik engkau. Boleh bagi pahala baiknya engkau. Atas tanda terima kasih tu aku masak sedap-sedap aku bagi. Hasan Basri kata sekiranya mengumpat ini halal. Riba, mengumpat, bukan rain. Sekiranya riba ini halal, nescaya yang aku mengumpat adalah mak ayahku. Biar supaya pahala-pahala aku pergi pada mereka. Begitu mereka berjasa dalam hidupku. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Dosanya mengumpat lebih teruk daripada dosa berzina. Kita duk cerita anak orang berzina, padahal dosa mengumpat tu lebih teruk daripada anak kawan tu berzina. Taubat seorang hamba tak akan diterima oleh Allah, melainkan dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia mengumpat. Ini biasa setan akan buat jadi sulit, jadi payah. Dan itu akan dibahas oleh Al-Imam Ghazali. Yang mana mengumpat yang agak boleh memecahkan belah, kita tak payah cerita dekat orang tu dan kita beristighfar untuknya. Ada pembahasan asing nanti. Mengadu domba. Dia pergi kat situ lain, dia pergi situ lain. Moga kita bukan orang macam tu, amin. Boleh kita kata setan jugalah orang macam ni. Siapa suka anak Adam, umat Nabi berkelahi? Setan. Maka dalam kitab Al-Lays As-Samarqandi tu menarik, ada satu cerita. Satu orang hamba, dia lelong. Siapa nak beli hamba ni? Hamba. Satu orang lelaki yang dia perlu kepada kuli, dia perlu pada hamba, dia kata saya nak beli. Tapi penjual ni kata tunggu dulu. Dia punya perangai suka bawa orang berkelahi. Tak apalah, kecil punya hal. Yang penting ada kuli, ada hamba. Jom saya beli. Hari pertama apa dia buat? Dia pergi jumpa isteri kepada tuan dia ni. Wahai isteri, suami engkau setiap malam keluar dengan perempuan lain. Kau tak sedar tau. Dan dia dah tak ada feel dengan engkau dah. Engkau sayang tak kat dia? Sayang. Nak tak dia suka pada engkau lagi? Nak. Cara berubat dia adalah ambil pisau cukur, kemudian ketika suami engkau tidur, cukur sikit dekat bawah halkum ni. Ini macam saya ni kan, janggut ni ada kan dekat halkum. Kamu sikit-sikit cukur, insya-Allah perangai tu berubah lah tu. Baik. Malam ni saya buat. Tak guna ni buat apa pula? Hamba ni dia pergi jumpa suami pula. Suami. Wahai bos, tuan, isteri engkau dah tak suka engkau Dia hari-hari ikut dengan lelaki lain. Betul. Engkau tak percaya cakap aku, tunggu malam ni dia bunuh engkau. Betul. Dia bawa pisau cukur, dia disembelih kat halkum engkau tu. Betul, tengok je lah sat lagi. Engkau tengok dah. So suami ni dia dia pura-pura tidur. So datang isteri ni, dia silak sini. dia nak cukur, tapi dia dah kata dah, hamba aku cakap akan bunuh.
So dia pegang, dia kata, sayang tak guna. Tak abang, saya nak cari, dah ada pop, dia terbunuh isteri dia. Dia kata, Allah, pak mentua datang masuk rumah, kau bunuh anak aku bunuh engkau, pop mati. Bapa yang laki ni punya bapa family mai. Hey, kau bunuh anak aku, pop pun dah bertumpah darah kat situ. So dengan orang yang berkelahi orang ni, jaga-jaga orang macam ni. Kalau ada kawan macam ni, oh, kalau dia cerita, kau tahu tak dia cakap engkau gini. Apa cakap dekat dia? Moga dia diampun oleh Allah, engkau yang pembawa berita mengadu domba, moga engkau lebih lagi diampun oleh Allah. Dah cakap macam tu. Jangan korek lebih-lebih. Apa lagi? Jom aku belanja kau makan. Tolong cerita. Tak guna. Tak payahlah. Doa macam tu dah cukup. Memuji diri sendiri. Aku bukan nak kata aku baik sangatlah, tapi adalah jasa aku kat sini. Tapi aku tak mau cakap lah siapa yang bagi makan tu, siapa yang buat ni semua. Pandai-pandai lah. Aku tak nak cakap apa-apa. Tu memuji diri sendiri tu. Yang akhir, yang ke-18, bertanya soal yang tak perlu ditanya. Kalaulah malaikat Israfil meniup sangkakala, kalau malaikat Israel belum lagi meniup sangkakala, apa kerjanya tu Alah, tak payah tanyalah. Kalau malaikat Israel yang hari-hari tengok kita, dia tak ambil nyawa kita tu, dia pergi mana tu malaikat Israel mampu ke nak tarik nyawa orang tu, orang ni? Ini soalan tak perlu tanya. Diam tu lebih baik. Kadang ada orang, bukan soal menguji, memang otak dia tu memang otak macam tu. Tak tahu apa masalah. Mungkin ngaji ilmu tinggi sangat kot. Dan seterusnya. Hadis yang ke-22. Hadis ke berapa Hadis ke-20 Hadis ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya seorang lelaki berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat olehmu akan daku. Tuan, tolong nasihat saya lah. Lalu Nabi SAW bersabda, jangan kau suka marah. Kemudian lelaki itu kata, mengulangi lagi pertanyaan seperti itu, tolong nasihat saya. Maka Nabi SAW terus menjawab, janganlah engkau ni suka marah, ataupun la taghdab, janganlah kamu suka marah, ataupun janganlah kamu marah. Okay, dalam pembahasan marah ni ada beberapa poin. Di antara yang saya bawa adalah lebih kurang 40 poin. Banyak. Tadi saya baca sikit-sikit, saya baca je, saya tak berapa banyak syarah. Dalam kitab Rawdatul Uqala karangan Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah sebut, dalam satu riwayat lain, seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai tuan, ajarkan aku satu amalan yang boleh dengan amalan tersebut aku lakukan yang menyebabkan aku masuk syurga. Jangan terlalu banyak sangat nasihat tu, dan nasihat yang kau beri tu agar aku mudah faham. Yang mudah faham dan mudah aku amal, sehingga mudahlah perjalanan aku menuju pada syurga. Maka baginda mengatakan pada sahabat tersebut, amalannya adalah la taghdab. Amalannya adalah jangan kamu marah. So orang yang boleh mengendalikan kemarahannya tu, masya-Allah, mudah perjalanan dia nak menuju syurga. Moga Allah beri kekuatan dalam hidup kita, amin. Yang kedua, Al-Imam Ibn Hibban berkata rahimahullah, ketika seorang sedang marah, maka hilanglah akalnya untuk berfikir. Tak waras dah. Akibatnya dia akan berkata sekehendaknya, nafsunya, dan bertindak dengan tindakan yang jahil. Pukul dinding, baling barang dekat isteri. So orang kalau dah marah, fikiran dia tu tak waras dah. Maka Nabi SAW menyarankan orang yang marah tu suruh duduk ketika dia berdiri, nak kena duduk pun dia marah, masih nak kena berbaring, nak kena mengambil wuduk, supaya dia kawal betul nafsu dia. Kenapa? Kalau dia tak relax macam tu, tak bersantai ketika itu, dia nak bertindak je, mesti tindakan dia tu di luar daripada jangkauan. Dia akan pukul, dia akan maki, pada orangnya tu baik, orangnya tu sedikit tunduk ya. Tapi bila dah marah tu, Masya Allah, peluang macam-macam. Pada lidah tu tak pernah tak mencarut. Tapi bila marah, Masya Allah, moga Allah berikanlah kekuatan pada kita, amin. Tertulis dalam kitab Injil, ada
Ingatlah aku, yakni Allah, ketika kamu marah. Aku Allah pasti mengingatmu di saat aku, yakni Allah, marah atau murka padamu. Sungguh pertolonganku, pertolongan Allah terhadapmu lebih baik daripada pertolonganmu terhadap dirimu sendiri, kata Allah Ta'ala dalam kitab Injil. Ingatlah kepada Allah ketika marah, maka ketika Allah marah pada kita, Allah kita, ya Allah memberikan pengampunan kepada kita. Moga Allah ampun kita semua, amin. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah juga berkata, marah akan menyebabkan seorang itu menyesal dengan tindakannya, kan? Marah, cakap semua dah, nanti malam sebelum tidur, ya Allah, kenapalah aku buat? Nak berjawab macam mana? Dah cakap dah. Marah dengan isteri, jatuh pada isteri. Kemudian sebelum tidur menyesal, aduh, isteri dah balik dah, malam ni aku nak tidur. Kan? Dah menyesal dah, nampak? Lebih baik boleh kendali nafsu, jangan marah, kan lebih baik. Ini dah jatuh talak dah habis. Talak bain pula. Talak 3 pula, pening pula dah. Besok dia tengok isteri dia macam, woi, ini macam pertama kali aku tengok, menyesalnya, aduh, kan? Orang lain pula kahwin, aduh, cepat-cepatlah mati lelaki tu. Cina buta panggil. Menyesal. Menghilangkan kemarahan sebelum bertindak itu lebih baik. Menghilangkan kemarahan sebelum nak bertindak, kawal dulu, berbanding memperbaiki tindakan setelah melepaskan kemarahan. Dah lepas kemarahan, baru nak bertindak. Aduh, lepas ni aku tak nak marah dah lah, aku nak perbaiki. Dah tak guna dah. Ibn Aun rahimahullah tak pernah marah. Apabila ada orang marah kepadanya atau membuatnya marah, dia hanya semoga Allah Ta'ala merahmati engkau. Isteri buat marah, semoga Allah merahmati engkau, wahai isteriku. Ada orang marah kita, moga doa, moga Allah rahmati engkau. Itu lebih baik daripada bertindak, daripada moga-moga laknat Allah atas engkau. Nabi SAW bersabda, barang siapa mendoakan kebaikan pada orang lain, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka doa baik-baik kepada dia itu lebih baik. Imam Ibn Hibban rahimahullah menjelaskan, cepat marah termasuk sifat orang yang jahil, sementara menjauhkan kebiasaan cepat marah merupakan sifat orang yang cerdik. Ibn Aun ni, dia berikan pada hamba dia, suruh buat kerja, pembantunya buat kerja. Sekiranya pembantunya tak selesaikan kerja atau ada buat kekurangan, maka dia kata, inilah cerminan hubungan aku dengan Allah. Engkau tak baik hubungan dengan aku, tak buat kerja, beginilah hubungan aku dengan Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan cerminan hubungan aku dengan Allah melalui engkau. Berarti engkau tak taat pada aku, kau tak dengar. Macam inilah perangai aku dengan Allah. Baik macam tu kan? Orang tu macam-macam dengan kita, beginilah hubungan aku dengan Allah. Hei, teruknya aku. Positif. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan kisah Ibn Aun, ketika orang cerdik menemukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dirinya, maka ingatlah begitu banyaknya dirinya bermaksiat kepada Allah, berkurangan dan berlimpah kemurahan Allah Ta'ala pada dirinya. So fikir balik, oh begitu je kan, macam ni kan hubungan aku dengan Allah, tapi tetap Allah Ta'ala berikan kenikmatan Allah padaku. Kenapalah orang yang dia menyebabkan aku marah kepada dia, aku perlu hukum dia, perlu buat sesuatu, sedangkan aku membuat Allah marah, tetap Allah memberikan nikmat. Buat apalah orang yang buat aku marah ni, aku perlu balas, sedangkan Allah Ta'ala tak balas aku. So positif fikir kat situ. Moga Allah Ta'ala bimbing kita, amin. Di antara amalan memadamkan api kemarahan adalah merenungkan pahala menahan diri atau sabar. Renung. Imam Ibrahim bin Adham, biasa saya cerita. Imam Ibrahim bin Adham tu duduk pada pasir. Imam Ibrahim bin Adham, tengku, anak sultan, saya cerita dah hari tu. Ibrahim bin Adham tu duduk macam bodoh. Ada satu pembesar datang. Pembesar ni datang, dia kata, engkau ni nampak macam kuli saja. Ya, saya kuli. Padahal Imam Ibrahim bin Adham tu, ya, saya kuli ya. Baik. Kat sini mana tempat istirahat dan sementara yang boleh aku rehat? Oh, kubur. Inilah ini ya. Cakap baik-baiklah, tak kenal ke aku siapa? Ini ada tongkat, aku hayun satu kali kang. Mana tempat istirahat sementara yang aku boleh rehat, yang kau tahu, yang terserah aku, yang ni lah tempat istirahat yang kau akan rehat nanti. Maka dia pun tak boleh tahan, pok dia katok kepala, berdarah. Kemudian dia lanjutkan musafir. Tak obat jauh lah, sikit ada orang tu jumpa. Apa hubungan kamu dengan ulama besar tu? Engkau bercakap-cakap muzakarah ilmu ke? Muzakarah ilmu apa? Aku ketuk pula ya. Ulama besar tadi tu. Siapa ulama namanya? Ibrahim bin Adham. Ya Allah,
Saya dah lama nak jumpa Ibrahim bin Adham ni. Tak pernah tengok muka pun. Apakah aku dah katok kepalanya? Dia lah. Ya Allah. Patah balik. Ibrahim bin Adham ada sifat jutaan. Saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya nak tanya dua soalan. Satu permintaan. Pertama saya nak tanya. Saya tanya kenapa engkau ni hamba ataupun tak. Engkau kata, ya saya ni hamba, saya ni kuli. Apakah saya bercakap bohong, kata Ibrahim bin Adham? Betul lah, saya hamba Allah. Takkan saya bohong kot. Saya hamba Allah. Sama juga kamu. Oh, iya ke, iya tak iya kan? Minta maaf. Yang kedua, kenapa engkau tunjuk kubur tadi, aku tanya. Takaplah tak tahu. Aku tu sangka baik engkau ni orang yang takwa. Barang siapa orang yang beriman, bertakwa pada Allah, kubur dia adalah tempat istirahat yang kejap sahaja. Tapi kalau dia fasik, kafir, kubur lama kena azab. Saya tu nampak kamu tu macam ahli syurga. Saya sangka baik. Inilah tempat istirahat yang sementara yang engkau akan rehat. Ya astagfirullah, astagfirullah. Baik. Tayyib. Ketiga permintaan saya, tolong maafkan saya. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ketika engkau katok kepala pok macam tu berdarah, aku dah genggam tau. Sepatutnya kat belakang aku dah genggam. Aku nak bagi, tapi terlintas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sabar, tidak ada apa balasan Allah kepadanya melainkan syurga. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kerana dia ya Allah terbitnya sabar, maka masukkan dia terlebih awal ke dalam syurga ya Allah, baru masukkan saya. So ilmu tu penting dalam hidup tu. Tak ada proses pentarbian ilmu senang nak berhadapan dengan ujian ilmu ni, ujian dalam kehidupan ni, sabar ni. So kalau kita tak minta pun, tapi andai katalah nanti berhadapan dengan tingkah laku orang yang Masya Allah. So fikir tu yang baik-baik. Moga Allah bimbing kita semua lah. Amin. Amin. Dan seterusnya, seorang boleh diketahui hatinya baik adalah ketika dia sedang marah. Kita boleh nilai dia baik ni orang ataupun tak. Orang jumpa Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad. As-Sajjad ni jangan main-main. As-Sajjad ni, As-Sajjad adalah orang yang banyak sujud pada Allah. Tu maksudnya. Ini dia gelak pula. Barang siapa yang mungkin dekat Malaysia pun ada, kat luar Malaysia lah, maka kita doa moga-moga dia orang yang banyak sujud pada Allah. Amin. Imam Ali Zainul Abidin ni cicit Nabi. Maksudnya Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kalau Sayyidina Husain cucu, Ali Zainul Abidin dia cicit lah. Satu orang jumpa, dia mengatakan, kamu ni bukan Zainul Abidin, hamba yang budi pekerti yang baik. Su'ul Abidin, hamba yang tak baik. Macam-macam tomahan dia buat. Orang yang di tepi Ali Zainul Abidin sudah marah. Dia kata, cakap baik-baik ni, tak kenal ke siapa. Diam, cakap apa lagi. Habis orang tu cakap, Imam Ali Zainul Abidin kata, sebenarnya ada maksiat lebih teruk aku buat, tapi engkau tak cakap pun dia khalian ramai. Atas tanda terima kasih engkau sebut tadi macam nasihat untuk aku, apa yang boleh aku berikan pada engkau? Dia nangis, dia kata, wallahi, aku bersumpah, sebenarnya aku jumpa satu orang, aku minta supaya berikan aku hutang duit, tapi dia kata dengan syarat buat engkau marah dulu. Aku saja umpan engkau ni marah, ternyata tak marah engkau ni. Kata Imam Ali Zainul Abidin, berapa sangat engkau nak? 300. Dah, ambil 500, jangan kembali balik. Dah, balik. Moga Allah beri kekuatan untuk kita amal macam tu juga. Amin. Yang seterusnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, datanglah seorang lelaki lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku punyai hubungan kekeluargaan, aku menyambung hubungan dengan mereka keluargaan, namun mereka memutuskan hubungan denganku. Mereka buat buruk denganku, padahal aku selalu buat baik pada mereka. Mereka bertindak dengan tindakan yang bodoh padaku, sementara aku selalu berbaik hati pada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, bila kamu sebagaimana yang kamu katakan istiqamah berbuat baik pada mereka, maka seolah bara api menelan mereka. Maksudnya kebaikan terhadap mereka itu tetap menjadi kebaikan bagimu dan menjadi buruk bagi mereka. Maksudnya istiqamah buat je, pertolongan dari Allah akan selalu menyertaimu selama mana kamu bersikap dengan sikap yang sedemikian. Akan ada masa Allah Ta'ala akan tolong kamu. Yang seterusnya, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah berkata, tidak ada cara lain untuk menghentikan keburukan orang lain yang buat kita marah, iaitu dengan berbuat baik pada mereka. Dan tidak ada cara untuk menambahkan keadaan bertambah buruk, iaitu adalah dengan cara kita balas balik kemarahan pada mereka, akan bertambah buruk balik. Menjadikan keadaan agak reda, maka tetaplah berbuat baik. Sebenarnya marah ni dia ada dengan sangkut paut dengan ego sebenarnya. Dia ada sangkut paut dengan takabur.
Engkau buat aku marah, tak kenal aku siapa. Tengok sombong kan? Cuba merasakan, baiklah aku hamba Allah, engkau hamba Allah. Boleh jadi engkau sebelum mati engkau tu ahli syurga, aku dia tak tahu. Tak apalah. So orang yang ada sesuatu engkau buat pada aku ada anuan. Dia merasa dia punya. Itu yang menyebabkan mudah satu orang marah. Saya ni suami awak isteri kan? Padahal isteri tak taat kerana kita tak taat pada Allah, yang marah dia kenapa? Allah menggerakkan itu supaya kita membaikkan hubungan dengan Allah. Allah sendiri akan baikkan hubungan isteri dengan kita. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ketika aku tidak taat kepada Allah, wallahi, aku lihat isteri dan anak-anak dan binatang tunggangan aku ni lain macam. Nisbahkan pada sekarang binatang tunggangan, kereta aku nak start tak boleh. Tak boleh. Bila tak taat kepada Allah. Bila aku kembali pada Allah dengan penuh ketaatan, akan kulihat alangkah mudahnya isteri, anak-anak dan binatang tunggangan taat kepada aku. Tak payah nak ikat pun dia duduk situ dah. Yang seterusnya dibacakan syair berikut ini kepada Imam Ibn Hibban. Ku paksa diriku memaafkan setiap orang yang menyakitkanku, sekalipun kesalahannya teramat banyak padaku, dan ku menanggung segala penderitaan. Manusia itu pasti salah satu daripada 3 jenis. Orang yang mulia, orang yang hina, dan orang yang pendendam. Jadilah orang yang mulia, iaitu orang yang memberikan maaf dan sabar. Moga termasuk kita, amin. 3 orang yang dicintai oleh Allah. Pertama, orang yang tidak ingin keburukan menimpa saudaranya dan temannya. Biasa kalau bersaing tu, aku naklah keburukan timpa dia, biar aku lebih tinggi daripada dia. Padahal depan tu senyum je. Oh, bagus, InsyaAllah kita sama-sama naik. Tapi belakang hari-hari doa, ya Allah jatuhkan dia, ya Allah jatuhkan dia. Orang yang tak ingin keburukan menimpa saudara ataupun temannya, dialah orang yang sangat malu kepada Allah. Kalau dia layan orang tu baik, takkan belakang tak baik, maka dia malu pada Allah. Yang kedua, orang yang memiliki darjat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, namun dia tak rendah hati kerana Allah, tak inginkan kemasyhuran, iaitu orang yang mengenal akan keagungan Allah dan sangat takut pada kemurkaan Allah. Orang dah kenal keagungan Allah, dia tak nampak diri dia agung lah. Bukan maksudnya agung, bukan agung. Maksudnya, kalau dia nampak Allah tu maha agung, maka dia maha besar, dia tak akan nampak diri dia besar lah. Dia akan kerdil je. Dan dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sangat mudah memaafkan kesalahan orang lain, keberadaan orang ini di dunia akan menjadi damai. Ada orang yang suka maafkan orang, macam ni kalau banyak dekat dunia, aman je dekat dunia tu. Imam Ibn Hibban rahimahullah menjelaskan, siapa yang menginginkan pahala yang besar, meraih kasih sayang dan mendapat teman yang banyak, atau nak mudah boleh bergaul dengan ramai orang, hendaklah dia menanggung banyaknya penolakan, merasa pahitnya menentang hawa nafsu, atau orang membuat dia marah. Dia nak boleh bergaul dengan orang, nak boleh bermasyarakat, orang boleh kasih sayang dengan dia, standby lah. Perangai orang macam-macam dia kena hadap. Kalau tak boleh banyak kawan. Barang siapa nak berkawan dengan kawan seorang dan tak nak ada keburukan, dia hidup satu orang. Barang siapa nak berkahwin kemudian tak nak isterinya ada keburukan, jomblo lah hidup dia. Tak boleh, mesti kena hadapnya. Drama saja. Drama TV3 lah. Kahwin, sweet, tak ada masalah hidup, hari-hari okey saja, drama. Kita pun terkesan juga, oh bestnya macam ni. Memanglah macam ni lah hidup. Lepas kahwin baru tahu macam mana. Yang seterusnya, caranya adalah menjalinkan hubungan kekeluargaan dikala orang lain memutuskan hubungan, memberi saat di orang lain bakhil, berbaik hati di saat orang lain berburuk pada kita, memberi kemaafan ketika kita disakiti. Ini adalah akhlak yang baik ketika bergaul dengan orang. Baru boleh ada kawan banyak, baru orang boleh dekat dengan kita, baru boleh senang dakwah kepada mereka kan. Yang seterusnya, Umar bin Abdul Aziz berkata, 3 perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Pertama, memberi maaf ketika mampu membalas. Boleh balas balik, tapi tak apalah, saya maafkan. Yang kedua, memberi ketika susah. Dalam susah, memberi lagi. Ada orang saleh tu, dia memberi banyak makan. Dia kata, Masya Allah, tak ada lagi ulama kat sini yang paling banyak infak melainkan engkau. Dia kata, tak, ada lagi ulama hebat. Pergi pada satu kampung tu. Bila sampai, ulama tu hanya berikan air putih dengan roti kering. Tak apa, habis makan dia pergi jumpa lah. Apa kau kata infaknya hebat? Dia hanya bagi air putih dengan roti kering. Dia tak ada apa-apa diberi tu, berarti dia hebat lah. Daripada aku beri macam-macam, padahal duit aku simpan dekat bank lagi banyak. Berarti biasa je. Orang yang tak ada boleh memberi, maka infaknya tu lagi hebat lagi. Bersikap rendah hati ketika beribadah.
Tidaklah seorang bersikap lemah lembut pada orang lain di dunia, melainkan Allah pula akan bersikap lemah lembut padanya di akhirat kelak nanti. Seterusnya ditulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, pemimpin ni. Sungguh engkau sangat mulia, namun engkau sangat perlu kepada Allah. Walaupun engkau mulia, engkau hebat, ingat, engkau pun perlu pada Allah dalam hidup. Ketika engkau menjadi mulia kerana Allah yang memuliakan engkau. Engkau jadi menteri besar, engkau menjadi sultan, pemimpin, sebenarnya Allah yang muliakan engkau, bukan kerana keturunan, bukan kerana banyak sokongan. Maka berikanlah ampunan kepada orang yang mana membuat engkau marah, kerana dengannya engkau akan mulia, iaitu memberikan maaf kepada orang lain. Biasa kalau duduk atas ni orang buat marah, susah tu nak maafkan. Yang seterusnya, Imam Ibn Hibban berkata, ni banyak, tapi saya cepatkan. Sebab nanti belakang-belakang ni sabar mengenai dengan isteri, itu penting tu point tu. Tapi insya-Allah sikit-sikit. Yang seterusnya, orang yang mempunyai orang yang dia sayang, dengar betul-betul. Dalam hidup kita, kita ada orang yang kita sayang sangat-sangat. Maka selama kita sayang dia, maka menanggunglah tindakan yang tak betul atau salah daripada orang yang kita sayang. Dan maka tetaplah menjadi pemaaf. So orang yang kita sayang, biasanya banyak tingkah laku yang membuat kita tu, ya Allah, kena sabar betul lah kan. Anak kecil, kan, sakit, buang air besar, malam tak boleh tidur, anu. So orang yang kita sayang tu, jaga-jaga. Dia akan buat banyak pening dalam hidup kita. Jangankan kata anak budak lah boleh sabar lagi, mak budak tu, berapa pening dia buat hidup kita. Banyak banget. Berapa tahun dah hidup dah tu. Masya Allah. Buat kita tu pening, tak boleh tidur, nak balik pun rasa macam nak masuk neraka ya balik rumah ni. So orang yang kita sayang tu, hati-hati, banyak ujiannya tu. Kita berhadapan dengan maaf je. Sebab banyak kita sayang pada orang, banyaklah Allah akan uji dengan orang tersebut, dan hati kita kena kental, beri maaf je. So sayang orang tu sikit-sikit, nanti sedihnya pun sikit-sikit nanti. Kenapalah aku tak sangka aku sayang kau buat kau macam ni. So dia relax saja, sebab dia sayangnya rendah. Barang siapa sayang yang terlampau, nanti dengan sayangnya tersebut Allah akan uji, maka sedihnya pun terlampau juga. So tak ada yang melebih sayang hati hanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tanggunglah kesalahan saudaramu sampai 70 kali kesalahan. Kenapa dia tak tegur aku? Mungkin dia tak nampak kot. Mungkin dia rabun kot tiba-tiba. Mungkin tadi pagi dah mulai rabun kot. Mungkin dia stres sangat kot, sebab tu dia tengok buat tak tahu. Mungkin dia lapar tak makan kot. Buburlah sampai 70. Sehingga kita tu, boleh maafkan dia. Sebab jalinan persaudaraan yang kau sambung hubungan kerana Allah tak akan sampai kepada 70. Jangan risau. Cari 70 alasan maafkan orang. Tapi ingat, menjalinkan hubungan kerana Allah 70 tak akan sampai. Relax. Jangan risau. Mungkin 5, 3, 4 sahaja. Tapi pastikanlah hubungan tu kerana Allah. Sama juga isteri. Kalau isteri tu hubungan kerana Allah, insya-Allah kekuatan hubungan rumah tangga tu kuat nanti. Kasih sayang tu insya-Allah. Ada masalah hidup? Ada, mesti ada punya. Mana tak boleh ada. Banyak sahabat tu, banyak. Ada sahabat. Sahabat yang terkenal pula lagi tu. Masalah isteri tu biasa. Tapi bagaimana nak menghadapinya, kekuatan, itu yang perlu kita perhatikan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, siapa yang mencari saudara tanpa aib, dia akan hidup tanpa bersaudara. Takkan ada kawan nanti. Mesti kena ada. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah berkata, sikap balas dendam kerap terjadi dalam alam dunia haiwan. Balas dendam. Ini haiwan punya kerja. Dalam dunia haiwan saja berlaku. Tak layak untuk kehidupan manusia dibawa dalam kehidupan binatang buat apa? Ini dalam dunia haiwan saja. Balas dendam, kau marah, aku balas dendam. 7 keturunan, berapa keturunan. Ini dunia haiwan saja bermain benda tu. Seandainya dalam memberi maaf dan tidak membalas keburukan orang lain tidak ditemukan terpuji selain ketenangan dalam hati. Memberi maaf, hati tu akan jadi tenang. Dan perasaan lega dalam hati. Tentu orang yang bijak tidak akan mengotori waktunya dengan perilaku haiwan. Kalau memberi maaf, hati tenang. Memberi maaf, hati jadi lega. So orang yang cerdik tu kenapa nak jadikan hidup dia tu macam hidup haiwan? Taram dengan orang, nak balas dendam dengan orang. Buat apa? Ini haiwan punya hidup saja. Kita manusia lah, beri maaf, hati jadi lega. Yang nak ambil
tiru-tiru kehidupan binatang tu, haiwan buat apa siapa? Tentu orang yang bijak tak akan mengotori waktunya dan perilaku haiwan. Barang siapa yang balas keburukan dengan keburukan, dia termasuk orang yang tak baik. Walaupun bukan dia yang memulainya. Walaupun dia bukan buat masalah, orang tu yang buat masalah. Tapi tetap kita jangan membalasnya. Seterusnya Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya, bohonglah sekiranya ada orang berkata keburukan boleh memadamkan keburukan yang lain. Perhatikan, apakah api dapat memadamkan api yang lain? Sebaliknya, kebaikanlah akan memadamkan keburukan seperti air yang memadamkan api. Anak Luqmanul Hakim berkata yang paling manis adalah rahmat Allah bagi para hambanya. Moga Allah rahmat kita, rahmati amin. Sehingga mereka saling mencintai kerana Allah. Yang paling menyejukkan di dunia adalah ampunan Allah kepada para hamba Allah dan saling maafkan antara satu sama lain. Yang paling menyenangkan adalah ketika engkau berdua-duaan dengan kekasihmu di bilik dalam keadaan pintu tertutup. Ini menyenangkan. Betul, menyenangkan. Betul, menyenangkan. Nah, perkataan anak Luqmanul Hakim ini kita boleh jadikan dua. Memang betul, pertama, hubungan kita dengan kekasih kita berdua-duaan dalam bilik itu memang menyenangkan. Sampai, betul lah, sampai ulama' kata, kalau aku ni dalam keadaan macam tension, tak berapa nak segar pemikiranku, terus aku akan berdua-duaan dengan isteriku, setelah habis, pikiran aku fresh je nanti. Ini kalau tak ada isteri ni, betapa pening tau. Yang kedua, boleh kita katakan berdua-duaan dengan kekasih, iaitu Allah. Itu benda yang menyejukkan. Kalau berduaan dengan Allah, berduaan dengan isteri, insya-Allah berduaan dengan Allah. Ataupun berdua-duaan sekali isteri, bawa sekali dengan Allah ibadah. Wah, itu mantap lagi tu. Moga kita menjadi suami yang boleh bimbing isteri ke arah kebaikan. Amin. Ini adalah jawapan anaknya apabila ditanya oleh Luqmanul Hakim. Imam Ibn Hibban berkata, ingatlah, hati-hati, kerana ucapan tu kadang-kadang lebih keras daripada batu, lebih tajam daripada jarum, dan lebih pahit daripada buah peria. So jaga kata-kata. Sekali kita dah ucapkan, menyebabkan kadang hunusan pedang, hirisan pedang pada saudara kita tu agak boleh sembuh lah. Tapi kalau sekali kita dah cakap dengan orang, dia punya hati dah terluka tu, susah nak ubat tu. Orang nak terima balik. So kata-kata tu tolong jaga. Kita sebagai ilmu Allah bimbing kita, tak naklah kita macam lama balik suka cakap ikut dan. Moga-moga Allah jaga lidah kita. Amin. Syair menyebutkan, sungguh aku sering mendengar ucapan yang hampir setiap kali diucapkan selalu menggetarkan qalbuku. Hari-hari aku dengar orang yang cakap dengan aku ni marah betul maksudnya. Aku selalu menampakkan wajah yang berseri, seolah-olah aku bahagia setiap kali mendengar ucapannya. Oh ya. Tapi dalam hati tapi aku menunjukkan wajah yang ceria. Ya, betul. Ya, baiklah. Padahal dalam hati tu, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Itu semua bukan kerana aku tak mampu membalas. Aku mampu. Melainkan aku yakin membalas dapat menghentikan keadaan lebih parah lagi. Kalau balas ni teruk lagi keadaan, maka aku mengambil langkah ke belakang. Tak apalah, baiklah, cakaplah. So jangan ada perasaan kena balas. Kenapa dia tu saya cakap tadi? Sebenarnya orang yang marah tu sebenarnya dia ego sebenarnya. Ada takabur, sombong. Aku ni ini, kenapa buat aku? So dia melihat akunya tu. Yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Berkenaan dengan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar memberikan maaf dari perilaku orang lain yang tidak menyenangkan pada kita. Dalam kitab Al-Arba'un fi Usuluddin pula. Sikit lagi, tak banyak. Imam Ghazali berkata, barang siapa yang dikuasai oleh kemarahan, maka syaitan sedang berada di dekatnya. Kerana syaitan adalah makhluk yang berasal dari api. So orang yang marah tu, yang dekat dengan dia ketika itu setan tu. Sukakah kita tu didekat oleh syaitan? Dah kan? So, mesti rahmat Allah. Maka banyakkan zikir pada Allah. Nabi SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang boleh mengalahkan lawannya dalam bergaduh. Sesungguhnya itu adalah yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Maka orang itu adalah orang yang kuat. Ketika marah pada seorang, maka muhasabahlah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Seperti kalam Al-Fudhil bin Iyad tadi tu. Ketika mana aku tidak taat kepada Allah,
Isteri dan anak-anak tidak taat padaku. Sebenarnya orang tu buat macam-macam kat kita, marah, nak suruh kita tu muhasabah dengan Allah Ta'ala. Di antara amalan-amalan ketika berada dalam keadaan marah adalah banyakkan selawat pada Nabi SAW. Orang Arab tu kalau gaduh tu, Sallu ala Muhammad. Ya, dia baik. Dia akan redang dia. Baik. Banyak akan ucap ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidur mimpi. Sahabat Nabi SAW. Dalam mimpi tersebut, dia nampak ada setan. Maka dia tengah pegang tongkat, dia nak pergi pukul. Setan kata, "Hei, ingat aku takut dengan tongkat manusia. Aku tak takut." Habis tu Abu Sa'id Al-Khudri tanya, "Habis tu kau takut pada apa?" "Aku takut pada orang yang melafazkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini aku takut lah. Tapi tongkat manusia aku tak takut. Tapi manusia yang sebut ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku tak boleh mendekatinya. Aku akan jarak, sungguh jarak dengannya. So bila marah tu, berbanyakkan selawat, di antaranya adalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk bila mana dalam keadaan berdiri, berbaring bila mana dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan wuduk. Seperti saya sebutkan tadi, dan Nabi SAW bersabda, sungguhnya syaitan dia perbuat daripada api, dan sungguhnya api boleh dipadamkan hanya oleh air. Jika salah seorang di antara kamu marah, maka hendaklah dia berwuduk, maka itu menjadikan dia tenang. Di antaranya adalah kitab Tanbihul Mughtarin. Sikit lagi. Kisah kemaafan ulama-ulama zaman dahulu. Seorang wanita telah mencuri Al-Quran ataupun kitab dan pakaian Malik ibn Dinar. Kemudian Malik ibn Dinar ikut belakang perempuan tu, seraya berkata, "Aku adalah Malik. Ambillah pakaian itu dan kembalikan Al-Quran dan kitab-kitabku, janganlah kau takut." Berarti kalau orang curi barang kita, yang mana barang tersebut ada sangkut paut dengan akhirat, minta balik. Tapi itu hanya urusan dunia, alah halalkan je lah. Kalau Malik ibn Dinar ikut, "Engkau ambil pakaian aku macam-macam itu semua tak apa, ambil, tak ada masalah, ambil je pakaian aku. Tapi kitab aku Al-Quran bak sini balik, ini mahal ni." So kalau orang mencuri urusan dunia tak apa. Orang jumpa Sahal bin Abdullah At-Tusturi. "Ya Sahal, ada pencuri yang masuk dalam rumah saya, curi barang saya." Ada orang curi barang dalam rumah saya. Maka Sahal bin Abdullah kata, "Syukurlah dia masuk dalam rumah kamu, curi duit kamu, daripada dia masuk hati kamu, curi iman kamu. Ini lagi bahaya lagi." Tapi kalau nasihat macam ni kat kawan, tengok dulu. Kalau kawan yang jenis ngaji boleh cakap. Kawan yang tak ngaji terus kita bagi lain dia nanti. Yang seterusnya, demikian tindakan memberi kemaafan dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal kepada orang yang telah memukulnya di dalam penjara. Dan beliau berkata, "Aku tak nak Allah Ta'ala mengazab seseorang disebabkan aku enggan memberikan maaf kepada dia." Kisah lain yang saya pernah cerita banyak kali. Seorang pakcik, ada orang pemuda nak curi, pakcik tu tengah jalan, pemuda ni dia pergi sondai satu macam tu, dia ambil uncang orang tua dia, dia lari masuk kampung B. Ketika dah sampai kampung B, dia nak tengok duit, Allah rabunkan matanya. Oh, tak boleh nak tengok. Orang kampung datang, "Sebab apa nangis? Saya curi kampung A tu, ada pakcik seorang, wali gamaknya. Sehingga saya dah curi, nak tengok pun dah tak boleh. Rasanya wali orang tu. Habis tu saya nak kembalikan balik. Jomlah tolong bawa." Akhirnya bawa sampai ke kampung A tu. Bila sampai pada kampung A, kemudian tak cari pakcik tu. Pakcik kenal, dia curi duit saya. Pakcik dah doa keburukan untuknya. Tak adalah. Sebab matanya dah rabun pakcik. Ini ambil balik. Tak. Ketika dia curi tadi, dalam hatiku aku kata aku halal. Sebab apa halal? Kerana aku terdengar hadis Nabi SAW bersabda, "Ketika aku masuki syurga, aku tertunggu-tunggu kesempurnaan umatku di dalam syurga. Kalau aku tak maafkan dia, dia lagi lama dihisap oleh Allah di akhirat. Kesian Nabi SAW tertunggu-tunggu lama dalam syurga. Aku tak tergamak kalau membuat Nabi SAW tertunggu-tunggu lama di dalam syurga. Kerana dia ini umat Nabi, dah aku maaf. Kerana akan dihisap lama bukan dia seorang, ada banyak lagi yang curi. So aku tak naklah Nabi tunggu lama, tak apalah aku maafkan dia." Seorang kalau terpahat dalam hatinya cinta pada Nabi SAW, hatinya tu tak akan ada dendam. Moga Allah jaga kita semua, amin. Muhammad bin Fadl selalu bergaul dengan musuh-musuhnya dan berbicara dengan mereka dalam keadaan lemah lembut. Bahkan beliau menginginkan agar mereka nak makan bersama dengannya. Maka beliau pun ditanya tentang hal tersebut, kenapa macam tu? Lalu beliau menjawab, agar api permusuhan mereka terpadam denganku. Di antara kesabaran yang perlu diamal adalah sabar atas tingkah laku isteri. Ini. Sikit lagi. Perlu sabar dalam hidup adalah tingkah laku isteri. Kena sabar betul. Kena hari-hari kita hidup dengan dia. Saya sebutkan belakang hadis akhir zaman. Saya sebut kat setiap alam hadis akhir zaman.
mengenai satu orang raja yang dia hanya melayan hamba sahaja. Dia layan hamba sehingga dia tak ada merdeka yang nikah sah tu tak. So hari-hari dia boleh lain. Dan perempuan suka macam tu. Ini raja ni. Oh, mesti dapat duduk dalam istana pun rahmat dah. Nanti buat benda zina tak zina itu belakang cerita. Yang penting aku duduk dalam istana. So dia akan berzina dengan hamba-hamba. So dia tak akan ada merdeka yang boleh dinikah. Sebab sama je. Hari-hari dia juga bosan lah cari yang lain lah. Biar sedap-sedapnya tu lain kan. Itu nanti disebut oleh ulama mengenai hadis akhir zaman tu. Nah, isteri ni di antara kesabaran kata Imam Ghazali, sebenarnya kitab ni disebut dalam kitab Tanbihul Mughtarin karangan Imam Sya'rani. Kesabaran yang perlu kita dalam hidup kita adalah kesabaran dengan isteri. Bersyukurlah satu orang yang isterinya tu dimudahkan oleh Allah, tu syukur banyaklah. Ulama kata kalau ada neraka kat dunia ni andai kata ada, adalah rumah yang mana suami isteri tu bergaduh je. Itulah neraka dunia. Sehingga kita masuk tu, haba panas tu ada rasa. Walaupun depan kita sweet je tu. Macam tu. Belakang kita balik tu habis. Neraka yang paling teruk punya tu. Tu haba tu kita rasa. Andai kata di dunia adalah iaitu syurga, sebaliknya iaitu baiknya hubungan suami isteri. Adalah para ulama dahulu tidak mengambil hati keburukan tingkah laku isterinya, tak ambil hati kalau isterinya tak baik, kerana mereka menilai kebaikan dilakukan oleh seorang isteri lebih besar daripada keburukan yang mereka lakukan. So jasa isteri tu, kebaikan tu lagi banyak lagi berbanding dia tu buat masalah. So tak apalah, banyak dia setrika baju, dia basuh baju, kena pula isteri yang dalam rumah tak ada mesin basuh dengan gosok saja. Allah. So banyaklah kebaikan yang ada, melainkan buat sakit hati saya tu alah berapa je. Tak apalah, jasanya kepada saya tu lebih banyak, sehingga tak menjadikan isu besar untuk merosakkan hubungan suami isteri. So tetap memandang kebaikan yang ada pada isteri. Allah ciptakan dua mata, satu supaya melihat kebaikan orang, satu mata melihat keaiban atau kekurangan yang ada pada diri kita. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala mengatakan jihad seorang isteri adalah berbuat baik kepada suaminya. Itu jihadnya. Beza dengan jihad kita tu lagi banyak nanti. Ahmad bin Harb rahimahullah berkata, apabila terdapat 6 perkara ini pada seorang wanita, nescaya ia menjadi wanita yang salihah. Moga ke-6 ni ada pada isteri kita semua. Amin. Apa 6 ni? Jom kita muhasabah. Pertama, menjaga diri. Ketika tak ada suami, dia jaga diri, duduk rumah je. Maksud jaga diri tu termasuk handset, dia tak belek. Jaga diri. Suami ada sebelah, baru tengok. Ini suami tak ada tengok handset. Wah, handsome je ni. Wah, macho sadarnya. Bilalah suami aku nak berubah jadi macam ni. Dulu lebih handsome daripada ni. Ingat syurga. So, tetap menjaga diri termasuk adalah dia tak melihat perkara-perkara yang lalai ketika suami dia meninggalkannya, keluar. So, dia tetap tak tengok handset, tak tengok TV. InsyaAllah ni rumah tak ada TV ni, insyaAllah. Handset lah paling tak pun Dia jaga diri. So nilai baliklah, pertama ni ada tak kat isteri kita. Saya keluar, dia memang tak akan pegang handset, dia akan duduk. Ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, minta supaya Allah jaga isteri kita. Amin. Taat kepada suaminya, suruh buat, Alhamdulillah mudah. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan amalan-amalan diredai oleh Allah. Pegang tasbih. Orangnya kalau cakap tu bukan cakap beli periuk lah, beli baju lah. Cakapnya tu cakap yang menggetarkan hati kita dengan akhirat. Cakapnya macam tu. Yang keempat, menjaga lidah daripada mengumpat dan mengadu domba. Biasa perempuan macam tu. Tengok kita beli kenduri tadi tu. Bukan sweet tu. Belakang tu memang tak bagus orangnya. Pakai kereta tu duit buat ganja tu. So itulah kereta. Biasa tu dia cakap tu tak boleh nak jaga. Tapi isterinya tak, jaga je lidah tu. Bagus tu. Ya kan? Yang kelima adalah zuhud terhadap dunia. Oh, salihah tu. Cukuplah. Nabi SAW pernah masuk rumah Aisyah. Nabi tengok Aisyah tu perbetulkan pakaian, ambil kain lain. Tak minta kat Nabi pun. Nabi kata, Masya Allah Aisyah, beginilah Aisyah keadaan engkau. Maka baiknya engkau dalam keadaan begini. Maksudnya, tak payah minta baju. Belilah baju lain, tak. Baju koyak pun dia ambil, kain lain dia tampal je. Masya Allah. Moga Allah kurniakan. Amin. Amin. Yang keenam, sabar ketika dapat musibah. Dia okey je dengan kita kan. Walaupun masalah kekangan hidup,
tetap dia duduk stay dengan kita lagi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, antara fitnah yang ditimbulkan oleh isteri sehingga membuat Nabi sangat berhati-hati akan isteri adalah isteri yang memutuskan tali persaudaraan dengan keluarga suami. Ini biasa terjadi ya. Maksud dengan keluarga suami itu dia putuskan hubungan. Ada je isunya tu. Dengan ipar, dengan mak mentua, dengan apa. So dua-dua kena baik lah. Mak mentua pun satu hal juga, kena baik juga orangnya. So isteri ni pun jangan cucuk-cucuk suami, jangan baliklah, tak guna mak mentua. Jangan. Itu di antara fitnah isteri tu. Moga isteri kita tak macam tu. Yang tak kahwin tu minta doa banyak-banyak tu. Saat lagi besok tahajud. Isteri yang buruk adalah isteri yang melukakan hati suaminya, sedangkan isteri tu tak memohon maaf kepada suaminya. Relax. Tidur. Atau malaikat laknat tu. Sehingga tak dapat keredaan suami. Tidur boleh ngeruh lagi. Padahal suami itu tengok pening aku dengan kau ni. Masya Allah. Yang seterusnya, Abdullah bin Amr berkata, radhiyallahu anhuma, tanda-tanda penghuni neraka adalah isteri yang baik di hadapan suaminya, sedangkan di belakang suaminya ia khianat. So isteri yang bekerja tu jaga-jaga betul. Isteri ada yang bekerja tu jaga betul-betul. Kalau boleh duduk rumah, kerja kat rumah, buat online business pun, tu pun dah terbaik dah. So bahaya ni. Abang Ridwan kita tu setiap alam cerita. Biasa ustaz kes ni. Belakang suami pegang suami orang lain, main tampar-tampar, biasa. Ini bahaya ni, calon neraka ni. Calon jawatan okey lah lagi kan, walaupun pemimpin satu langkah ke neraka juga. Ni calon neraka terus. Oh Allah. So bagi betul ilmu ni, kadang isteri pun tak tutup aurat pergi tempat kerja. Suami tak ada cemburu ke? Tak ada fikir ke? Kemudian kita kata tak, isteri saya orangnya baik. Aurat pun tak tutup, baik apa bendanya? Tak, suami isteri saya tak. InsyaAllah ahli syurga. Pakaian pun boleh kata ahli syurga ke tu. So jaga. Depan kita dia baik, belakang kita dia khianat. Ini jaga betul-betul. Kita semua ada masing-masing. Kita semua khalifah. Allah berikan amanah di antara isteri. So isteri kalau nak pergi keluar kerja, perhati betul-betul. Bawakan ilmu ni, jangan khianat. Engkau nama dalam neraka nanti sayang. So jaga betul-betul. Kalau boleh elak, jangan bagi isteri kerja. Kalau boleh. Cara ada ruang macam duduk kat kerja, kat rumah, buat macam online, buat macam tu pun tak apalah. Tak, kalau ataupun suami ni punya pendapatan pun cukup dah sebenarnya. Isteri tak payah kerja lah. Kalau betul fikir akhirat, tak payah. Kalau betul fikir akhirat, saya kata. Ini kalau dunia main-main nak duit je, isteri pun dia jadikan pelacur kadang. Tak ada masalah sebab nak duit punya pasal. So jaga isteri ni. Yang seterusnya, Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala berkata, tanda-tanda wanita yang salihah itu adalah 5. Pertama, dia takut pada Allah. Cukup apa yang ada, dia tak minta. Menjaga diri ketika suami tak ada. Melayani suami dengan baik. Dan mempersiapkan diri untuk mati. Yang nak apa? Nak mati ya bang. Tak nak emas, tak mau, nak mati. Apalah ada emas bang, kalau persiapan mati tak ada terus mati, tak payahlah bang, saya nak mati persiapan dia. Ni macam mana ni hidup kita ni, agak-agak apa plan kita lepas ni? Kita dah ada anak, awak pun orangnya solehah, saya pun soleh lah, tak adalah awak solehah, saya soleh. Apa plan hidup kita sekarang? Apa kita nak buat? Mati bang. Itu betul. Yang seterusnya, Hatim Al-Asam juga berkata rahimahullah, jadikan isterimu dan anakmu untuk mendegakkan agamamu, dan jangan kamu jadikan mereka penyebab kehancuran agama. Maksudnya, jadikanlah mereka untuk mendegakkan agama dan mendidik mereka dengan cara ilmu. Ayub As-Sakhitani rahimahullah berkata, siapa yang tiada sabar akan akhlak isterinya yang buruk, dia tak boleh sabar dengan isterinya buruk, maka bagaimana boleh ditinggikan darjat di syurga? Macam mana boleh? So, di antara Allah nak tingkatkan tingkatan kita di syurga, biasa Allah gerakkan karenah isteri tu macam-macam nanti. Yang seterusnya, seorang ulama salaf mengatakan rahimahullah, ada 2 penyakit yang tidak aku mengetahui ubatnya. Pertama, batu karang. Ini zaman dulu, mungkin sekarang. Ulama ni kata, aku tak tahu ada 2 penyakit yang tak ada ubatnya. Aku tak tahu kalau ada. Aku tak pernah jumpa lagi. Pertama, batu karang. Mungkin sekarang ada lah kan ubatnya. Tak pun tak ada ubat juga. Dia terus tembak lah, macam-macam lah. Pertama, batu karang. Aku tak pernah jumpa ubat lagi. Nombor 2 adalah akhlak isteri yang buruk. Aku tak pernah jumpa ubat lagi.
Ini dua ni tak pernah jumpa lagi. Masya Allah. Ubat je kita lah sabar. Itulah ubat dia nak buat macam mana. Kena mengalah lah. So kahwin ni memang kena mengalah dengan isteri tu banyak betul. Kalau tak ada sifat sabar sebelum kahwin, lepas kahwin rosak. So sebelum nak kahwin sebelum nak kahwin tu ilmu sabar tu belajar betul-betul, amal betul-betul, baru boleh kahwin. Ini sabar je ni biasa-biasa cepat koyak kalau kahwin. Habis rosak, retak-retak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, penderitaan yang berat ada 4. Pertama, banyak ahli keluarga yang menyebabkan lalai. Kita ada banyak keluarga yang lalai, suka ajak pergi sana, suka ajak pergi sini. Keluarga ramai dah bagus dah, umat Nabi beramai kan. Tapi jenis suka banyak melalaikan. Ini benda yang penderitaan. Kedua adalah sedikit harta menyebabkan hati tak rasa syukur. Sedikit harta tak syukur pula. Hidup yang tak seronok kalau macam tu. Yang ketiga adalah tetangga yang tak baik. Hidup tak seronok. Yang seterusnya, penderitaan yang tak baik dalam hidup ni adalah isteri yang derhaka. Oh, tak baik. Hidup tu tak akan tenang. Orang isteri yang derhaka tu, hidup dia tak akan tenang. Nak balik rumah tu, tak tenang lah. Walaupun kadang dah ada anak pun, tak tenang juga hidupnya. Dan seterusnya. Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, karangan Imam Sya'rani juga berkata, kebaikan anak kecil terletak di tempat belajar ilmu. Nak anak budak tu baik, hantar dia madrasah. Jangan duduk dengan rumah, manja dia. Tak boleh, mesti kena hantar madrasah. Basuh baju sendiri, hidup sendiri, kena rotan, tak ada boleh mengadu kat mak bapak. Diajarkan mengadu hanya pada Allah, kan? So kebaikan seorang anak di tempat pengajian ilmunya. Yang kedua, kebaikan pencuri adalah terletak di penjara, kan? Baiklah kalau dia ada curi. Dan kebaikan isteri dan wanita terletak di rumahnya, duduk di rumah. Tidaklah wanita itu keluar pertama ketika nikah, walimatul urus. Nombor 2, dia keluar pertama dia keluar daripada perut ibunya. Tidaklah wanita itu keluar, melainkan hanya 3 saja. Pertama, keluar daripada perut ibu dia keluar. Kedua, dia keluar walimatul urus, kahwin, kedua kahwin, dia keluar. Yang ketiga, keluar diusung jenazah nak masuk dalam kubur. 3 saja. Yang lain duh rumah. Tak ada keperluan tak payah keluar. InsyaAllah salihah lah. Ini boleh tayang lagi isteri. Oh, inilah isteri saya. Wah. Tak ada rasa cemburu. Orang tengok macam-macam kat isteri punya tempat tu. Oh, tak ada. Moga-moga isteri kita semua salihah-salihah belaka. Amin. Jangan berangan-angan nak dapatkan isteri yang salihah sedangkan diri belum salih lagi. Moga semua salih dan isteri salihah, insya-Allah. Amin. Dan melahirkan zuriat-zuriat yang salih-salihah juga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita nak mati, dalam berapa second mata ni akan hijab, Allah tutup hijab tutup. Dia celik tapi tak nampak dunia. Nampak? Telinga ni Allah tutup pendengaran dunia. Allah buka pendengaran akhirat. Hijab dia buka hijab. Kita semua akan tempuh, tuan-tuan.